Baik, semalam sebanyak 312,390 dos vaksin Pfizer BioNTech telah tiba di bumi Malaysia dan ini sekaligus membawa harapan baru dan senjata baru dalam memerangi COVID-19. Namun kita ingin memastikan kelancaran berlaku dalam pengedaran vaksin COVID-19. Dan untuk itu kita akan bincangkan bersama Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Amrahi Buang. Selamat tengah hari, Encik Amrahi. Selamat tengah hari, Hafiz. Apa khabar? Baik. Okey, kita nak Ya. melihat kepada semalam dah ada senjata baru buat Malaysia untuk perangi COVID-19, tapi kita nak juga melihat kepada kelancaran untuk pastikan tiada masalah-masalah berlaku. Sebab apa? Sebab negara-negara yang telah pun pada awalnya mengedarkan vaksin COVID-19 terdapat masalah orang kata ketirisan dari segi pembaziran vaksin, ada vaksin yang terpaksa dibuang begitu sahaja. Kemudian mereka juga menghadapi masalah dalam tempoh diberikan vaksin suntikan pertama dan juga kedua itu 21 hari sehingga ada yang negara-negara yang membenarkan jam queue, orang kata lompat queue lah untuk mendapatkan vaksin bagi mengelakkan pembaziran. Jadi adakah langkah-langkah seperti ini boleh kita ikuti untuk pastikan bahawa kelancaran peredaran vaksin COVID-19 itu dapat kita jamin dan juga memberikan ataupun mengelakkan pembaziran berlaku? Ya, Hafizi, kita kena ingat bahawa pengurusan vaksin ni di Malaysia ni bukan satu perkara yang baru. Ya, kita telah mempunyai program imunisasi kebangsaan sejak tahun 1950-an lagi. Ya. Jadi perkara ni bukan satu perkara yang barulah bagi Malaysia. Ya. Jadi cuma yang berdepan dengan kita ni adalah sesuatu yang sangat besar, berskala besar. Belum pernah dilakukan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi ini yang menjadi satu cabaran yang perlu kita semua lalui. Jadi kalau kita melihat di segi kesiapsiagaan, saya pasti bahawa kerajaan telah pun mengadakan bermacam-macam persiapan untuk memastikan setiap yang terlibat, setiap pihak yang terlibat bersedia untuk melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Dan saya juga diberitahu bahawa mereka juga telah melakukan simulasi. Maknanya macam mana kita nak menguruskan vaksin daripada contohnya dari apabila vaksin itu sampai, dan macam mana kita memastikan keselamatan dan juga bagaimana kita menjaga suhu simpanannya. So jadi perkara ni pada saya semua telah diatur dan apabila yang berhormat Khairi Jamaluddin memberitahu bahawa program ini akan dipercepatkan. Maknanya dipercepatkan pada hari Rabu 24 hari bulan Februari ini. Jadi saya pasti bahawa mereka telah sangat bersiap sedia untuk memastikan kelancaran. Sebab fasa yang pertama akan melibatkan frontliners lah. Dan itu sebab ini memberikan keyakinan kepada saya lah dan juga yang lain bahawa insyaAllah dengan apa yang pengalaman yang dilalui oleh negara-negara lain, kita boleh gunakan untuk memperbaiki perkara-perkara itu di dalam negara kita. Ya. Jadi kalau kita melihat dari segi macam mana kita memastikan dari segi keselamatan sebagai contoh. Jadi kita dapat pastikan even bila kita melihat bagaimana vaksin itu turun daripada kapal terbang, macam mana diuruskan dan sekarang ini telah berada di pusat simpanan vaksin. Jadi semuanya telah dilakukan telah ada dari segi aspek keselamatan ya. Tetapi dari segi aspek lain juga perlu kita pastikan khususnya untuk memastikan integriti vaksin yang kita dapat ini, bukan saja vaksin ini tapi juga vaksin yang akan datang, maka dia akan melalui urusan yang sama. Jadi tetapi untuk vaksin Pfizer ni oleh sebab cara penyimpanannya iaitu negatif 90 darjah Celsius dan juga negatif 60 darjah Celsius, ia merupakan satu cabaran yang besar ya, sebab yang ini sesuatu yang kita perlu lakukan. Jadi vaksin ini didatangi di dalam
apa yang kita pakai, apa yang kita sebut sebagai bekas thermal yang disediakan oleh pihak Pfizer. Dan sekarang ni kita melihat vaksin ini sekarang telah berada di pusat simpanan vaksin, dan di sini juga kita kena pastikan bahawa suhu tu kita maintain, ya. Dan perkara ini semua telah kita ambil kira dengan beberapa strategi supaya integriti vaksin ini terpelihara. Dan apabila sampai ke peringkat seterusnya, maknanya kepada pusat pemberian vaksin, dia mempunyai satu cabaran yang berbeza. So ini yang kita kena pastikan. Dan apabila sampai harinya di mana vaksin ni akan diberikan kepada kepada rakyat di peringkat di mana dia dikeluarkan daripada tempat simpanan ini, maka kita perlu orang kata memastikan dia berada di suhu 2 darjah hingga 30 darjah lah paling maksimum. Itu pun kita kena jaga tidak boleh melebihi 2 jam. Jadi perkara ni semua telah pun telah diambil kira apabila kita menguruskan vaksin ni. Jadi saya akui bahawa kali ini cabaran ni adalah jauh lebih sukar daripada semua vaksin yang kita buat di bawah NIP yang sedia ada lah. Ya, Hafizi. Dan Cik Amrahi, dalam masa yang sama kita juga melihat kepada perkembangan di luar negara, seperti contohnya di UK, ada satu tempat di utara London kalau tak salah saya, kerajaan tempat itu menyukarkan penduduk di kawasan berkenaan pergi ke pusat-pusat vaksinasi untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 selain daripada faktor usia warga emas mereka yang menyebabkan sukar pergerakan itu dilakukan. Jadi bagaimana Encik Amrahi, dan antara salah satu inisiatif yang dilakukan adalah mereka membuat suntikan vaksin rumah ke rumah. Itu antara pendekatan diambil di UK, di utara London. Kemudian adakah Encik Amrahi melihat perkara ini adalah satu idea ataupun boleh kita pertimbangkan untuk dibuat di Malaysia, mencakupi kawasan-kawasan yang sukar untuk penduduk pergi ke pusat-pusat vaksinasi? Jadi apa yang kita boleh buat, tapi sebagaimana saya yang kita tahu bahawa kita sedang menunggu pelan tindakan yang lebih terperinci. Maknanya apabila perkara ini sedang dilakukan, jadi kita akan melihat dari segi logistik tu bagaimana kita nak sampai kan vaksin ni ke Sabah, ke Sarawak, di kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan saya pasti perancangan tu pasti adalah sebab kita nak hasrat kita adalah untuk mencapai imuniti kelompok. Jadi kita sebab apa kita kena cover rakyat kita sendiri, kita kena cover pekerja-pekerja asing. Yang paling sukar sekali adalah kita nak cover parti lah, pendatang asing tanpa izin. Dan juga populasi seperti orang-orang asli dan sebagainya. Ini semua cabaran-cabaran yang saya pasti telah ada di dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Dan dengan pengalaman yang kita ada selama ini, saya sangat yakin bahawa perkara itu boleh dilakukan. Sebab ini bukan satu benda yang baru untuk kita. Jadi apa yang kita perlukan adalah memberitahu kepada rakyat untuk membuat pendaftaran. Sebab kita kena ingat kita sedang menghadapi isu di mana vaksin ni adalah satu perkara yang sangat berharga buat masa ni. Maknanya kalau kita tak ambil vaksin ni, negara lain akan ambil vaksin ni dan sebagainya. Jadi apabila kita dapat vaksin ni, kita pastikan bahawa ia tidak, kita tidak membuat sesuatu agar dia menjadi membazir lah. Jadi ini yang sistem tu kena ada, di mana selepas kita buat pendaftaran, kita ada temu janji, pastikan rakyat memenuhi temu janji ini, dan perkara itu dibuat dengan detail dan teliti. Jadi perkara ini pada saya cukup yakin bahawa Malaysia boleh, kita mempunyai keupayaan untuk melakukan projek ataupun program raksasa ini. Dan inilah yang kita perlu belajar, di mana jangan kita ada even kesilapan di pusat pemberian vaksin, supaya kita tidak, orang kata, setiap
vaksin yang kita ada tu ada sangat berharga dan kita tak boleh membazir. Itu sebab baru-baru ni kita dapati bahawa kita memerlukan orang kata pecah gari yang sesuai supaya dia boleh memberikan 6 dos berbanding 5 dos. Jadi ini semua langkah-langkah yang kita lakukan. Dan pembaziran juga boleh berlaku apabila kita tak simpan perkara dengan betul. Ada satu kes di mana ada kesilapan di mana satu vial diberikan kepada orang kan, individu. Ini pun tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi SOP itu ada dan mereka pun kita punya petugas-petugas ni semua telah melalui simulasi dan saya rasa mereka dah bersedia. Ini termasuk menguruskan kalau ada beberapa perkara yang berlaku. Ya.